Sahih dan berimbang. Inilah berita perdana edisi Khamis 20 Januari 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Pemahaman arahan MKN antara cabaran perlu dibaiki. Vaksinasi untuk kanak-kanak bermula bulan depan secara tempahan janji temu. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang memainkan peranan penting dalam menghulurkan bantuan, bukan saja dari segi kewangan dan material, malahan bantuan sokongan psikososial yang sangat diperlukan untuk mangsa banjir, untuk bangkit semula dan meneruskan kehidupan. Saya amat terharu melihat semangat keluarga Malaysia yang telah disemai bersama di waktu-waktu sukar ketika ini. Inilah keluarga Malaysia, keluarga kita. Sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Itu tadi penghargaan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kepada semua pihak yang membantu penduduk terjejas banjir baru-baru ini. Berucap pada mesyuarat khas Dewan Rakyat bagi penggal keempat Parlimen ke-14 hari ini, beliau mahu pengurusan bencana negara ditambah baik segera. 3 cabaran utama dikenal pasti termasuk pemahaman terhadap arahan Majlis Keselamatan Negara MKN. Jelas beliau terdapat kelemahan pemahaman agensi kerajaan, pihak swasta dan NGO mengenai tanggungjawab pada sebelum, semasa dan selepas bencana. Ketiadaan agensi pengurusan bencana negara NADMA di setiap negeri dan daerah turut menyukarkan koordinasi. Turut dikesan kelemahan pengurusan maklumat. Pada masa ini, pengurusan bencana negara masih mengamalkan kaedah pengumpulan maklumat secara konvensional dan tidak seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Situasi ini menyebabkan proses penyediaan laporan, penganalisaan, pembuatan keputusan dan pengurusan data mempunyai kelemahan yang ketara dan penyaluran maklumat dengan lebih pantas dan tepat kepada agensi-agensi tindak balas dan mangsa banjir masih perlu diperbaiki. Bagi menambah baik pengurusan bencana, pembangunan fasa kedua program Ramalan dan Amaran Banjir PRAB akan dipercepat. Ini bagi membolehkan ramalan awal banjir lebih tepat dikeluarkan. Program kendalian Jabatan Pengairan dan Saliran itu meliputi 38 lembangan sungai utama seluruh negara. Bagi hebahan awal mengenai amaran banjir, penggunaan WhatsApp dan push notification merupakan antara kaedah terbaik dan terpantas yang boleh dilaksana. Penghasilan visual simulasi dan infografik berkaitan juga perlu diberikan perhatian, sementara komuniti yang berperanan sebagai first responder perlu diperkasa. Bagi penyediaan makanan kepada mangsa banjir pula, penggunaan teknologi retort ataupun makanan sedia dimakan, meals ready to eat, untuk diedarkan kepada mangsa banjir kerana kaedah pembungkusan tersebut lebih tahan lama. Sebagai penyelesaian jangka panjang, NADMA diarah menyegerakan penggubalan Akta Pengurusan Bencana. Jelas Perdana Menteri, aspek pengurangan risiko bencana DRR tidak boleh dipandang remeh. Sebaliknya ditambah baik menggunakan pendekatan masyarakat keseluruhan. Ia perlu diterap dalam segenap aspek meliputi pembangunan, ekonomi, pendidikan dan kesihatan. Sementara komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam merupakan kunci bagi membentuk budaya perkongsian tanggungjawab. Pihak berkuasa tempatan pula diingatkan agar terus memainkan peranan mengurangkan risiko banjir kilat.
Perdana Menteri selaku pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat akan mengadakan mesyuarat bersama pemimpin pusat dan negeri bagi membuat perancangan jangka panjang mengatasi banjir. Keperluan bagi mewujudkan NADMA di daerah dan negeri diteliti. Pusat Kawalan Bencana Negara juga akan diperkasa agar seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Saya sedia untuk menerima cadangan-cadangan daripada ahli-ahli yang berhormat bagi memastikan sama ada NADMA yang asalnya disusun atur ditambah baik kurang daripada tiap kali kita berhadapan dengan bencana. Semoga dengan berakhirnya persidangan ini nanti kita akan dapat memberi satu solution, mungkin NADMA 2.0 bagi memastikan kita betul-betul dapat menggarap bahawa pengurusan bencana ini bukan hanya di peringkat pusat tetapi dia juga merupakan peringkat negeri dan juga di peringkat daerah. Lebih 300 bilion ringgit diperlukan bagi melaksana cadangan penyelesaian jangka masa panjang bencana banjir di seluruh negara. Ia membabitkan tempoh pelaksanaan secara berfasa iaitu sehingga tahun 2100. Fokusnya meliputi pembangunan infrastruktur air seperti tebatan banjir, ban, pembinaan benteng dan pencegahan hakisan pantai. Pelaksanaannya telah mengambil kira faktor perubahan iklim. Kasar percaya melalui cadangan penyelesaian segera, jangka pendek dan jangka panjang, impak fenomena banjir dari segi kemusnahan harta benda maupun kehilangan nyawa setidak-tidaknya dapat kita minimumkan. Kejayaan pelaksanaan penyelesaian ini bergantung kepada kerjasama semua pihak sama ada agensi kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, NGO, masyarakat dan seluruhnya. Nilai keseluruhan bantuan banjir keluarga Malaysia dijangka mencecah 2 bilion ringgit berbanding 1.4 bilion ringgit diperuntukkan sebelum ini. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, sasaran itu mengambil kira pelaksanaan pelbagai bantuan di samping keperluan pembaikan rumah dan fasiliti awam. Kementerian Kewangan telah menyalurkan peruntukan seawal 28 Disember 2021. Setakat ini MOF telah pun menyalurkan peruntukan berjumlah 300 juta ringgit untuk bencana banjir monsun Timur Laut 2021-2022 di bawah kumpulan wang amanah bantuan bencana banjir negara atau KWABBN. Beliau turut memaklumkan pengeluaran sektor ekonomi dijangka berkurang antara 4 hingga 8 bilion ringgit akibat banjir. Bagaimanapun, momentum pemulihan dijangka terjadi susulan peralihan seluruh negara ke fasa keempat PPN. Pelbagai bantuan banjir yang disediakan bukti keprihatinan kerajaan terhadap seluruh ahli keluarga Malaysia yang terjejas. Bantuan yang dihulur pasti dimanfaatkan sepenuhnya penerima. Yang dah apply tu gunalah sebaik mungkin. Yang kerajaan bantu sedikit sebanyak pada rakyat yang peniaga-peniaga kecil seperti tak kira lah di mana Seri Muda ke ataupun di mana-mana yang menjadikan masa banjir. 3 tahun buat perniagaan ini, tiba-tiba dah banjir, kita pun main rugilah 100,000. Moratorium loan kerajaan bagi kita, thank you lah. Kita pun boleh beli barang yang rosak-rosak boleh balik. Bantuan kerajaan yang dia bagi dekat kami lah sebagai rakyat, alhamdulillah bagus dan meringankanlah beban kami ini sebagai seorang peniaga lah. Sebab saya pun seorang peniaga, kedai saya pun habis semua kena. Tapi apa yang kerajaan bagi itu cukup bagus untuk kami lah, membantulah. Pandemi COVID. Lepas tu banyak lockdown sebab kita dah susah lama tak buka kan.
Lepas tu bila dah start nak okey je, lepas tu banjir pula. Bantuan kerajaan tu sangat-sangat membantu kami. Kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun akan menerima vaksin COVID-19 mulai bulan depan. Janji temu vaksinasi akan dibuka secara berperingkat bermula hujung bulan ini. Pelancaran program pemberian vaksinasi kanak-kanak usia 5 hingga 12 tahun akan diadakan pada 3 Februari 2022 di Hospital Tunku Azizah, Kuala Lumpur. Ini adalah suntikan yang pertama. Manakala bagi mereka yang ingin memberi vaksin kepada kanak-kanak mereka, sistem tempahan janji temu melalui MySejahtera akan mula dibuka pada penghujung Januari 2022. Sebagai permulaan, ibu bapa boleh mula mendaftarkan anak sebagai tanggungan dalam aplikasi MySejahtera. Kanak-kanak terlibat akan diberikan vaksin Pfizer dengan sukatan 1/3 daripada dos yang digunakan kepada orang dewasa. Vaksin diberikan 2 kali dengan sela masa 8 minggu selepas dos pertama. Sementara itu, Kementerian Kesihatan setuju untuk mengeluarkan penggunaan wajib pengimbas suhu daripada SOP kawalan COVID-19. Khairi berkata hanya imbasan kod MySejahtera diperlukan setiap kali masuk mana-mana premis. Penambahbaikan itu akan dipinda pada mesyuarat kuartet Menteri COVID-19 sebelum dibawa ke MKN. Khairi turut memaklumkan semua kes penjualan sijil vaksin palsu yang dikesan hanya melibatkan premis kesihatan swasta. Bagaimanapun dalam insiden-insiden ini, apa yang berlaku adalah pengamal perubatan swasta yang terlibat telah memberikan laporan pemberian vaksinasi palsu kepada KKM. Maksudnya dia tak suntik, dia beli vaksin itu, dia tak suntik dan dia buang vaksin. Ini private purchase vaksin yang dia beli. Buat masa ini, siasatan masih dijalankan oleh pihak polis dan KKM akan memberikan kerjasama yang sepenuhnya. Semua pelanggan yang disyaki menerima sijil vaksinasi palsu dari sebuah klinik swasta di Marang, Terengganu disekat status MySejahtera mereka. Sekatan dilakukan selepas semakan mendapati 1,223 daripada lebih 1,900 dokumen yang dirampas dalam serbuan baru-baru ini tidak pernah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa berkata butiran pelanggan sudah dihantar kepada vendor untuk kemaskini status MySejahtera. Setakat ini, 23 pelanggan klinik swasta itu telah tampil dan mengaku tidak divaksin walaupun status MySejahtera sudah merekodkan penerimaan vaksinasi. Ketika ini, pihaknya masih menunggu arahan selanjutnya daripada pejabat pendakwa raya berhubung pendakwaan terhadap 7 individu termasuk doktor.
Anjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK bagi keseluruhan 2021 kekal antara 3 hingga 4%. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz menjelaskan pengekalan itu berikutan indikator utama menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang memberangsangkan. Keyakinan pelabur asing pula kekal teguh terhadap keutuhan dan prospek pemulihan negara. Malaysia mencatatkan pelaburan langsung asing bersih atau net FDI berjumlah 30 bilion ringgit bagi tempoh 9 bulan pertama 2021, lebih tinggi berbanding keseluruhan tahun 2020 iaitu 14.6 bilion ringgit. Momentum pemulihan tersebut dijangka berterusan sepanjang tahun ini iaitu ekonomi dijangka berkembang antara 5.5 hingga 6.5%. Ini sejajar dengan unjuran tabung kewangan antarabangsa dan Bank Dunia masing-masing menyasarkan pertumbuhan 6 dan 5.8%. Jawatan Kuasa Dasar Monetary Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 1.75%. OPR yang menjadi rujukan kadar faedah pinjaman tempatan itu telah dikekalkan sejak Julai 2020. BNM dalam kenyataannya memaklumkan pertumbuhan ekonomi global terus pulih disokong aktiviti perkilangan dan perdagangan. Keadaan pasar pekerja di kebanyakan negara juga bertambah baik meskipun langkah mengekang penularan semula COVID-19 masih dilaksanakan. Bagi Malaysia, beberapa indikator menunjukkan kegiatan ekonomi kembali pulih pada suku keempat sejajar pelonggaran langkah-langkah pembendungan. Projek Jalan Raya menghubungkan Kampung Baru dengan Lebuh Raya Duta Ulu Klang Duke 2A lingkaran Kampung Baru melibatkan peruntukan RM250 juta bakal bermula tahun ini. Pengerusi Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, Datuk Afendi Zahari berkata, projek dilaksanakan secara berperingkat dijangka siap menjelang 2026. Kita sebenarnya nak tahun lepas Disember dah nak start, tetapi ada minor details lagi lah dengan kerajaan nak kena tengok sedikit. Saya harap dalam masa kuartal pertama atau latest suku kedua tahun ni, saya pun nak benda tu berjalan secepat mungkin. So, dia ada 5 package dalam Duke 2A ini untuk menambah baikkan infrastruktur into Kampung Baru dan out of Kampung Baru. Yes. Pakej dalam projek tersebut melibatkan pembinaan terowong dari Jalan Raja Abdullah ke Jalan Sultan Ismail, pembinaan susun masuk dan keluar lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur serta naik taraf persimpangan Jalan Tun Razak dan Jalan Sultan Yahya Petra. Annie Leong, dia telah mengusahakan nursery lebih 10 tahun. Tetapi nurserynya masih tidak berubah. Pendapatannya naik turun dan kosnya juga meningkat. Chong pula merupakan peserta SPBT sejak 5 tahun lalu. Pengguna yakin dengan bahan tanamannya. Jualannya berkembang dan stabil. Ini menyumbang kepada peningkatan pendapatannya. Apakah itu SPBT? SPBT merupakan satu skim yang mengesahkan bahan tanaman yang dikeluarkan adalah tulen dan berkualiti. Sebagai pengusaha, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengeluarkan bahan tanaman tulen dan berkualiti. Jadilah peserta skim pengesahan bahan tanaman. Masih bersama berita perdana. Cadangan meletakkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di bawah seliaan Parlimen akan diteliti. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim berkata, tindakan itu mengambil kira sokongan banyak pihak terhadap syur berkenaan. Penelitian akan dibuat bersama Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun. Tan Sri Dr. Rais turut memaklumkan jawatan kuasa bersama mengenai integriti dan anti rasuah akan ditubuhkan Parlimen. Penubuhannya perlu disegerakan memandangkan isu berkaitan tadbir urus, integriti dan rasuah kian meningkat.
Rang Undang-Undang RUU anti-lompat parti akan dimuktamad dan dibentang pada sesi Parlimen yang bermula 28 Februari ini. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Transformasi dan Kestabilan Politik antara kerajaan dan Pakatan Harapan PH semalam. Menerusi satu kenyataan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, persetujuan yang dicapai merupakan komitmen kedua-dua pihak bagi memastikan pelbagai perkara yang dipersetujui dalam Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik antara Kerajaan Persekutuan dan PH pada 13 September 2021 dapat dilaksana. Jawatankuasa teknikal berunsur bipartisan di bawah Jawatankuasa Pemandu Transformasi dan Kestabilan Politik turut ditubuhkan. Ia dianggotai masing-masing 4 wakil daripada kerajaan serta PH. Jawatankuasa teknikal itu akan bertemu pada minggu hadapan untuk memperinci perkara dasar serta kerangka perundangan yang dicadangkan. Gambar nasi putih dan kuah yang tular bukan makanan yang disediakan untuk murid di bawah rancangan makanan tambahan RMT. Perkara terbabit dikesan selepas siasatan dibuat Kementerian Pendidikan di sekolah berkenaan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin menerusi muat naik di Facebook. Tegas beliau, pihaknya sentiasa memastikan penerima RMT menerima makanan berkualiti. Semalam tular di Facebook mendakwa murid penerima RMT hanya diberikan makan nasi dan kuah. Lorong Smart Tag dan Touch and Go akan dikekalkan selain tambahan kadar pembayaran melalui teknologi Radio Frequency Identification RFID. Lembaga Lebuhraya Malaysia LLM dalam satu kenyataan memaklumkan 43 lorong Smart Tag akan dibuka semula secara berperingkat di 34 plaza tol. Langkah itu bagi memberi kemudahan perjalanan lebih baik kepada pengguna Lebuhraya. Lebih ramai petugas ditempatkan di lorong tol termasuk penggunaan peranti pengesanan mudah alih bagi memastikan kelancaran trafik dan membantu pengguna yang mengalami masalah. Plus juga telah diarah meningkatkan dan menambah bilangan pusat pemasangan tag prestasi sistem RFID. Malaysia memenangi 4 daripada 8 kategori yang dipertandingkan dalam ASEAN Tourism Standard Awards di ASEAN Tourism Forum ATF 2022. Majlis berprestij itu berlangsung selama 7 hari di Kemboja sehingga Sabtu ini. Selain Malaysia, ia turut disertai 9 lagi negara ASEAN kecuali Timor Leste. ATF 2022 membawa tema ASEAN A Community of Peace and Shared Future. Ini selaras dengan pelan pelancongan strategik ASEAN 2016-2025 bagi memastikan pemain industri dalam sektor berkenaan menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi dan cemerlang kepada para pelancong. Malaysia diwakili Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Dr. Nur Zari Hamad. Menerusi satu kenyataan, MOTAC memaklumkan 4 kategori yang dimenangi ialah ASEAN Green Hotel Standard tempat ke-8, ASEAN Clean Tourist City Award, ASEAN MICE Venue Award Meeting Room dan ASEAN Sustainable Tourism Award, masing-masing tempat ketiga. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Isu Lee Zijia meninggalkan BAM masih mengejutkan kita, Hazel. Perincian lanjut bersama rakan penyampai, Syairul. Teruskan. Syai. Biarlah Zijia terbang bebas. Siapa Ketua Jurulatih baru Harimau Malaya?
Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syarul Islam. Untuk edisi sukan malam ini kita mulakan dengan isu hangat mengenai peletakan jawatan Lee Zijia dari Persatuan Badminton Malaysia BAM. Bekas pemain nombor 1 dunia Roslyn Hashim berpendapat semua pihak perlu memberi peluang kepada Lee Zijia dan menghormati keputusan pemain perseorangan utama negara itu mengenai masa depannya. Ini kerana menurut Roslyn hanya juara All England 2021 itu sahaja yang tahu cara untuk meningkatkan tahap prestasi dan pilihannya ketika ini ialah untuk bebas daripada segala tekanan dengan bergerak secara solo. Menurut Roslyn, meskipun Zijia bakal berdepan pelbagai halangan dalam aspek fasiliti latihan dan rakan sparring, beliau bagaimanapun percaya pemain berusia 24 tahun dari Kedah itu mampu menemui jalan untuk mencapai kemuncak prestasinya. Jelas Roslyn, tidak salah untuk Zijia melebarkan sayapnya secara profesional dalam usaha memastikan dirinya terbang lebih tinggi selepas ini. Ini yang menjadi satu halangan lah sebenarnya kepada pemain-pemain yang keluar daripada badan induk untuk bergerak secara profesional. Terutamanya kalau kita tengok macam sekarang ni, macam Lee Zijia, siapa sparring dia nanti. Untuk dapat sparring tu mungkin boleh dapatkan beberapa orang, tetapi kualiti rakan sparring dengan dia ni. Cuma dari segi halangan dia tu, pasal dia dapatkan performance dia tu supaya kekal berada di tahap yang terbaik. Walaupun kita tahu dalam BM semua dah ada, kan? Cuma macam saya cakap, cuma dari segi kebebasan dia tu, dia tak rasa benda tu bila berada kat dalam. Maksudnya environment tempat dia bekerja, dia berlatih tu kira bekerja kan. So dia tak ada benda tu. Maksudnya pressure banyak pada dia. Roslyn juga sukar beramalkan siapakah jurulatih yang sesuai untuk membimbing Zijia. Namun, nama Ketua Jurulatih Singapura, Mulyo Handoyo, dan bekas pemain kebangsaan Ong Ui Hock merupakan antara yang disebut-sebut sebagai calon sesuai buat pemain nombor 7 dunia tersebut. Ketika ini terdapat spekulasi bahawa Zijia akan menyertai bintang Denmark Victor Axelsen sebagai rakan sparring dan menjalani latihan bersama pemain nombor 2 dunia tersebut di Dubai. Dalam masa yang sama, Roslyn Hashim turut mempersoalkan integriti BAM susulan peningkatan trend pemain-pemain negara meninggalkan badan induk berkenaan. Jelasnya jika sebelum ini trend berkenaan membabitkan pemain ranking bawahan, tetapi kali ini sudah merebak kepada pemain utama mereka. Roslyn berpandangan situasi ini pasti ada kaitan dengan pengurusan badan induk berkenaan. Integriti BM ni dah tercalar lah orang cakap kan. Kita tahu Lee Zijia ni siapa, kan, perseorangan utama negara. Dia bukan perseorangan yang ke-5, ke-6 negara, kan. Dan juga akhir-akhir ni beberapa bulan sebelum ni pun dah ada beberapa pemain yang keluar, kan. Seperti Chiam Jung Wei, Goh Jin Wei, dan juga Tan Kiam Meng. Sorry to say, benda ni dah lama berlaku dalam BM sebenarnya. Kepincangan mungkin dari segi pengurusan, kan, di dalam BM ada masalah lah maksudnya. Roslyn menambah, Zijia mungkin tidak akan membayar pampasan kepada BAM kerana beberapa pemain seperti Goh Jin Wei juga sebelum ini membuat keputusan sama tanpa membayar sebarang pampasan. Selain pengumuman rasmi daripada BAM mengenai Lee Zijia, turut berlangsung esok sidang akhbar Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamed Amin. Selain mendedahkan postmortem ke atas prestasi hambar skuad Harimau Melaya di kejohanan Piala AFF 2020 di Singapura, Datuk Hamidin turut dijangka mengumumkan nama pengganti Tan Cheng Ho sebagai Ketua Jurulatih baharu Harimau Melaya.
Sebelum ini, calon utama untuk mengisi kerusi panas itu masih menjadi tanda tanya selepas Cheng Ho mengambil tanggungjawab meletak jawatan susulan kegagalan Malaysia di kempen Piala AFF 2020. Beberapa nama telah dikaitkan untuk menggantikannya dengan media meramalkan FAM bakal menagih kepakaran jurulatih asing. Antara nama yang dikatakan hampir pasti dilantik ialah jurulatih dari Korea Selatan, Kim Pan-gong. Pengenali berusia 52 tahun ini memiliki pengalaman luas dalam bidang kejurulatihan di Asia, di mana dia pernah melatih skuad kebangsaan Hong Kong. Kini beliau adalah ketua jawatankuasa penyelia skuad kebangsaan Korea Selatan dan dilihat pilihan terbaik untuk membimbing skuad Harimau Melaya. Selain itu, seorang lagi pengendali dari Korea Selatan, Kim Hak-bum, turut dikaitkan mengisi kekosongan berkenaan. Hak-bum merupakan bekas jurulatih skuad bawah 23 tahun Korea Selatan dan pernah membimbing skuad berkenaan menjuarai Piala AFC bawah 23 tahun 2 tahun lalu. Selain itu, dua jurulatih yang tidak asing di Malaysia, Boyan Hodak yang bersama Kuala Lumpur City FC dan Brad Maloney, ketua jurulatih skuad bawah 23 tahun negara, turut dikaitkan sebagai pengganti Cheng Ho. Siapapun pilihan FAM, ia mungkin akan terjawab pada sesi soal jawab Datuk Hamidin bersama media di Petaling Jaya petang esok. Sementara itu, misteri kehilangan beberapa pemain tonggak dalam kempen Piala AFF 2020 bakal diketahui esok dalam sidang media yang sama. Apa yang pasti, jawapan yang diperoleh dalam postmortem yang dilakukan FAM itu memerlukan penjelasan kukuh dan munasabah. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Melaya, B. Satyanathan berkata mungkin wujud kaitan di antara ketiadaan pemain berkenaan dengan kemerosotan prestasi pasukan negara pada kejohanan dui tahunan itu. Katanya misteri itu harus diterangkan secara terperinci dalam laporan Badan Siasatan Bebas Pasukan Harimau Melaya, memandangkan kontroversi tersebut membawa kepada peletakan jawatan Tan Cheng Ho sebagai Ketua Jurulatih. Tambahnya, apakah faktor seperti keletihan dan kecederaan menjadi alasan utama pemain-pemain tersebut tidak terpilih serta mengapa ramai muka-muka baru yang dipanggil? Dalam kempen di Singapura itu, antara pemain yang tidak dipanggil oleh Cheng Ho ialah dua pemain pertahanan, Matthew Davies dan Corbin Ong, serta dua pemain tengah Muhammad Nur Azam, Abdul Aziz dan Muhammad Syamir Kuti Abba. Selain empat pemain itu, turut diketepikan adalah pemain naturalisasi Muhammadus Sumareh, penjaga gol Muhammad Farizal Marlias dan beberapa pemain berpotensi yang memiliki tahap kecergasan serta minit permainan yang cukup di peringkat domestik. Jelas Satyanathan, persoalan tersebut sudah pasti bukan sahaja bermain di fikirannya, malah jawapannya juga amat dinanti-nanti oleh peminat sukan tanah air pada sesi soal jawab Presiden FAM bersama media esok. Kementerian Belia dan Sukan KBS menafikan bahawa pihaknya mengabaikan serta tidak memberi bantuan sewajarnya kepada bekas atlet renang para negara Koh Li Peng sehingga tular menjual tisu di Bukit Bintang Kuala Lumpur. Timbalan Menterinya Datuk Seri T. Lian Ke berkata Li Peng ketika ini memilih untuk menjalankan aktivitinya sendiri tanpa mengharapkan simpati dari mana-mana pihak. Datuk Seri T. Lian Ke sempat mengadakan pertemuan dengan pemenang 7 pingat emas dan 3 perak Sukan Para ASEAN itu di Bukit Bintang hari ini bagi mengetahui situasi sebenar. Kita ada memberi peluang dan kita ada tawaran dan sebagainya. Tetapi saya dapat tahu dari Koh Li Peng ni memang ini pilihan dia untuk berdikari, membuat bisnes sendiri dan memang sebenarnya dia bertapak dekat Bandar Pekat, Kampung Pekat. Dia seorang pengusaha dan dia mempunyai enterprise dan mempunyai keuntungan yang mencukupi bukan saja untuk membantu mereka berdua tetapi juga rakan-rakan lain. Jelasnya, Li Peng selesa dengan aktiviti perniagaan menjual tisu berkenaan dan berharap semua pihak menghormatinya tanpa mempersoalkannya.
Baik, ini perkembangan tenis terbuka Australia. Pemain nombor 4 dunia Stefanos Tsitsipas berdepan situasi cemas ketika menentang bekas pemain nombor 1 remaja dunia Sebastian Baez sebelum mara ke pusingan ketiga. Pada aksi pusingan kedua itu, pemain kelahiran Greece tersebut menang 7-6, 6-7, 6-3 dan 6-4 dalam tempoh 3 jam. Tsitsipas turun selaku antara pemain pilihan untuk muncul juara edisi kali ini selepas ketiadaan juara bertahan Novak Djokovic dan bintang Switzerland Roger Federer. Bagaimanapun, pemain berusia 24 tahun itu diberi tentangan hebat oleh Baez, pemain ranking ke-88 dunia yang bangkit memenangi set kedua. Namun Tsitsipas berjaya kembali ke rentak sebenar dan memenangi set ketiga dan keempat sekaligus menjamin kemaraan ke pusingan ketiga. Dia bakal berdepan pemenang di antara pemain Perancis Benoit Paire dan Grigor Dimitrov di Bulgaria di pusingan seterusnya. Sementara itu, turut mara ke pusingan ketiga ialah pilihan ke-15 dari Spanyol, Roberto Bautista Agut. Bautista Agut tiada masalah untuk mengatasi cabaran pemain Jerman Philipp Kohlschreiber straight sets 6-1, 6-0, 6-3 di pusingan kedua. Pemain berusia 33 tahun tersebut dijadual berdepan Taylor Fritz dari Amerika Syarikat di pusingan ketiga. Saudara, paparan itu menutup edisi Sukan malam ini. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Tak baik benci-benci kat orang ni. Sebab kata orang, bila kita dah benci ni, pelbagai cara yang tidak disangka-sangka boleh terjadi. Hingga ada yang sanggup melakukan tindakan di luar batasan. Di Georgia, seorang majikan yang pada mulanya enggan membayar gaji bekas pekerjanya tiba-tiba berubah fikiran. Namun tindakannya dilihat keterlaluan. Dia membayar gaji terakhir ini dengan wang shilling yang dilumur dengan minyak dan dicampak di jalan masuk bengkelnya itu. Tidak cukup dengan itu, turut disertakan nota berbaur kesat. Padahnya pemilik bengkel itu disaman kerana melanggar undang-undang buruh. Dan ini pula gara-gara tidak mahu ditangkap polis, dua lelaki berlakon mencabut rumput di sawah padi. Cubaan melarikan diri ini kerana tidak memakai topi keledar. Namun taktik berdaya anggota polis ini tidak kesampaian. Akhirnya pelaku telah ditahan untuk siasatan lanjut. Usianya belum pun 2 tahun. Namun anak kucing Baka Maine Coon ini seberat 12.5 kilogram. Saiz tumbesaran luar biasa itu bakal menjadikannya kucing yang terbesar di dunia. Pemiliknya Yulia Minina tidak menyangka kucing jantan ini begitu besar hingga ada yang menyangka dia membela seekor anjing. Ya, bila besar sangat dah rasa macam harimau pula kat rumah. Baiklah, paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi hari ini, Khamis 20 Januari. Ikuti program inklusif musim kedua selepas ini. Malam ini bersama dengan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo. Dan terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dan itu saya akhiri dengan Assalamualaikum. Salam sejahtera.